Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asma binti Muhammad Daud, nombor matrik 22022612 akan membentangkan sebuah video persediaan bagi subjek aplikasi psikologi dalam pendidikan di bawah topik motivasi, pengurusan bidik darjah, interaksi bidik darjah dan kreativiti. Topik yang pertama iaitu motivasi. Motivasi ialah penggerak kepada kemahuan dan keinginan hendak berjaya atau hendak mencapai sesuatu. Menurut Sentop 2004, motivasi ialah proses menjana, mengarahkan dan mengekalkan tingkah laku. Motivasi terbahagi kepada dua jenis, iaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik iaitu motivasi yang timbul dalam diri seseorang. Sebagai contoh, pelajar berusaha untuk cemerlang dalam peperiksaan kerana kemahuan dan keinginan diri sendiri tanpa ada ganjaran dan dorongan dari mana-mana pihak. Manakala motivasi ekstrinsik pula merupakan motivasi datang dari luar atau dari dorongan orang lain. Sebagai contoh, ada pelajar yang berusaha untuk cemerlang dalam peperiksaan oleh kerana dorongan daripada ibu bapa mereka atau ada ganjaran dari mana-mana pihak. Teori-teori motivasi antaranya teori hierarki keperluan Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang ahli psikologi kemanusiaan pada tahun 1943 melalui bukunya A Theory of Human Motivation. Teori ini menyatakan dalam diri setiap individu terdapat 5 keperluan yang perlu dipenuhi seperti psikologikal, keselamatan, sosial, penghargaan dan juga pencapaian hasrat diri. Menurut Maslow, keperluan yang dipenuhi inilah memberi motivasi kepada seseorang individu. Seterusnya, teori peneguhan Skinner. Secara keseluruhannya, teori ini berdasarkan pembentukan kelakuan manusia melalui peneguhan. Peneguhan ialah perkara yang dilakukan seseorang untuk menggalakkan sesuatu perlakuan. Menurut Skinner, peneguhan terbahagi kepada dua, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Iaitu ia memberikan sesuatu bentuk motivasi kepada pelajar dengan memberi pujian dan senyuman kepada mereka. Manakala peneguhan negatif pula boleh diberikan contoh seperti mengangkat bayi supaya berhenti menangis. Melalui eksperimen kotak Skinner, tikus dikejutkan dengan elektrik, terus menekan alat yang akan mengurangkan kejutan elektrik. Seterusnya, pendekatan guru untuk memotivasikan pelajar antaranya adalah bidik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang guru menjalankan tugas, peranan dan tanggungjawabnya. Aktiviti bidik darjah melibatkan murid, guru, tugasan, ruang masa dan juga bahan pembelajaran. Pengurusan bidik darjah ialah cara yang digunakan untuk mengurus aktiviti pengajaran, susunan fizikal dan keadaan psikososial dalam bidik darjah. Berikut adalah corak pengurusan bidik darjah yang berkesan. Antara faktor-faktor membentuk persekitaran dan pengurusan bidik darjah yang berkesan. Strategi yang berpusatkan murid. Penggunaan ICT dalam PDP, susunan kelas seperti PAK 21, guru bukan sahaja mengajar, guru juga perlu peka dengan emosi dan personaliti murid. Guru juga perlu ada perancangan yang mantap. Matlamat pengurusan bidik darjah. Menurut Doyle 1983, murid akan belajar apabila
mereka mempraktikkan perkara yang diajar dan apabila mereka mempunyai kemahiran berfikir yang baik. Masa yang diperuntukkan untuk pembelajaran berlaku akan menentukan kualiti pembelajaran mereka. Manakala berikut merupakan ciri-ciri bilik darjah yang berkesan. Kecekapan guru dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pengurus adalah memastikan rutin bilik darjah dapat dilaksanakan dengan teratur, suasana sosio-emosi dan fizikal yang selesa serta disiplin yang terkawal. Sekiranya kemahiran pengurusan bilik darjah dapat dikuasai dan dihayati oleh guru, proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah akan menjadi pengalaman yang menyeronokkan. Bilik darjah yang mempunyai pelajar-pelajar yang bertingkah laku baik menjadikan tugas pengajaran guru one of the most wonderful jobs in the world. Seterusnya iaitu interaksi dalam bilik darjah. Interaksi ialah proses bertindak balas dan mempengaruhi antara satu sama lain. Pola interaksi dalam bilik darjah iaitu melalui interaksi sahala iaitu interaksi antara guru dengan murid. Manakala interaksi dua hala iaitu melibatkan interaksi antara murid dengan guru dan interaksi pelbagai hala iaitu guru dengan murid, murid dengan murid dan juga murid dengan guru seperti pelajar bersoal jawab dengan guru. Kepentingan interaksi dalam bilik darjah iaitu antara halangan gangguan komunikasi dan interaksi dalam bilik darjah. Cara mewujudkan interaksi berkesan. Guru sebagai model perlu sentiasa menunjukkan sifat penyayang dan mengambil tahu latar belakang muridnya. Elakkan mengkritik atau melabel murid dengan memberi nama yang boleh menimbulkan rasa malu murid tersebut. Gunakan gaya kepimpinan demokratik dengan melayan idea dan cadangan murid melalui interaksi dua hala. Elakkan amalan kepimpinan autokratik yang hanya suka memberi arahan yang mesti dipatuhi tanpa tolak ansur. Rancang aktiviti PDP yang menarik dan gunakan teknik perbincangan dan penyalaan serta strategi berpusatkan murid. Bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovatif boleh menimbulkan minat murid untuk belajar. Kesimpulannya, proses interaksi antara guru dan murid sangat penting supaya segala pertukaran maklumat akan berlaku antara satu sama lain. Interaksi tersebut akan menjadikan proses PDP lebih efektif. Topik berikutnya ialah kreativiti. Pemikiran adalah satu proses mental yang memerlukan pengetahuan melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran tertentu ditujukan ke arah penyelesaian masalah tingkah laku. Manakala pemikiran kritis pula membawa erti menimbang iaitu membeza ataupun menilai. Kepentingan pemikiran kritis dalam PDP adalah seperti berikut.
Ciri-ciri pemikiran kritis. Apa yang dimaksudkan dengan pemikiran kreatif? Menurut Kamus Dewan, kreatif bermaksud kebolehan untuk mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea yang baru dan asli. Menurut Benjamin Bloom pula, kreatif melibatkan pembentukan sesuatu yang baru atau asal, dan kemahiran kreatif pula melibatkan Melalui KBKK inilah, para pelajar akan sentiasa didedahkan dengan suasana dan situasi yang menggalakkan mereka berfikir secara kreatif dan kritis. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.